Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allah rabbi zidna ilman nafi'an zidna ilman nafi'an. Allahumma alhimna bi ilhamil malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka astaghfirullah. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah dengan taufik dan inayahnya dapat kita berjumpa semula untuk siri pelajaran kita untuk malam Ahad di minggu yang ketiga sebagaimana yang disebut pada pelajaran kita yang telah lalu. Jadi baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita nak sambung lagi tentang perbicaraan soalul malakani, dua malaikat. Maka disebutlah kitab kita di sini qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Faidatun dengan makna ini suatu faedah. Setelah dia cerita kepada kita di sini, maka nak bawa mari kepada kita satu faedah ayil manfaah, moga-moga ia akan mendapat manfaat bagi kita. Dia kata sini bermula soal munkar wa nakir. Tertentu pada mereka itu yang tiada datang warid istisna. Maknanya soal munkar nakir ni dia nak sebut kita sini yang tiada datang warid istisna. Maksudnya tidak datang daripada hadis atau perkhabaran-perkhabaran yang menceritakan di atas istisna. Maksud kata istisna di sini orang panggil wak kahet tubik, kahet wak tubik, ataupun dengan maknanya tidak ada jenis yang dikecualikan. Maksud situ dah, maknanya datang juga daripada hadisnya begitu. Tetapi ada pun yang datang warid, ada pun pula dia nak cerita hak yang datang warid daripada hadis diistisna dah. Diistisna yakni tiada dipitnahkan di dalam kuburnya, iaitu umpama 40 orang. Ada juga hadis yang datang daripada hadis menceritakan ada juga jenis mereka-mereka yang diistisna. Dah, maknanya mereka-mereka yang dikecualikan daripada tiada difitnahkan di dalam kuburnya itu. Jadi adalah tuan-tuan sekalian, antara yang datang warid daripada hadis menceritakan bahawasanya di kalangan manusia ni ada jenis-jenis mereka hak yang diistisna, maknanya dikecualikan daripada soal kubur tadi. Maka dibilang-bilang kepada kita di sini, dia kata umpama 40 orang. Umpama bandingannya 40 orang. Seperti barang yang disebut oleh Syekh Laqani dan Syekh Abdul Salam dan Syekh Suhaimi di dalam syaraf
di dalam syarah Ittihaful Murid. Nama kitab tu kitab Ittihaful Murid bagi Syekh Abdul Salam. Jadi dalam kitab Ittihaful Murid bagi karangan Syekh Abdul Salam, dia menyebut Izzuddin Ibn Salam lah. Dah. Maknanya kesemua-semua hak yang dia ambil dalam ni, dia nak cerita hak 40 bahasa manusia tadi, hak yang warid daripada hadis. Maksudnya yang datang daripada hadis lah. Baik. Pertamanya Anbiya. Anbiya ni maklum kita lah, Nabi-Nabi. Istimewa pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti Siddiq. Dah, Siddiq ni terbenar di atas mereka-mereka yang as-siddiqun, dah, yang dimengepalai olehnya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang kini orang yang tak kena soal. Dah. Kata Qurtubi dan As-Suyuti, dan orang yang syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah ni syahid orang yang perang fi sabilillah, masuk dalam medan perang dan mati dalam medan perang tu, dia panggil syahid ma'rakah. Jadi orang ni orang yang tak kena soal. Jadi kalau kita tak nak kena soal dalam kubur, kena cari jalan lah, cari peluang lah. Kukuk mana pun jadi mati syahid. Mati syahid ni dengan maknanya seorang yang masuk dalam medan perang berlawan dengan kapi, kerana untuk mempertahankan agama Islam. Mudah katanya begitulah, dan matilah dalam tu. Sahabat tu ya, sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim tu ya, jadi berebut sangat tu. Yang berebut sangat nak mati itu sebab apa? Sebab mati itu mati yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahawasanya orang yang mati syahid itu, Allah Subhanahu wa taala hidup dia balik. Dia mati, Allah Ta'ala hidup. Jadi orang-orang yang mati syahid ni berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan tanya dia, wahai para kekasihku, apa benda yang kamu nak minta, memintalah, nescaya aku akan beri. Orang mati syahid jawab kan, dia kata, aku nak balik semula ke atas dunia, aku nak perang dan aku nak mati. Aku nak balik semula ke atas dunia dan aku nak perang dan aku nak mati pula. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, permintaan tu tak boleh beri. Sebab apa? Atas seorang manusia dia tak boleh mati dua kali. Jadi atas diri dia tu hidup je lah. Dah, bal ahya 'inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan, wa hum yurzaqun, dan mereka itu diberi rezeki, makan minum. Seperti kita duduk makan minum hari ni lah, ada makanan pesaing dia. Jadi itu kelebihannya orang yang mati syahid. Tiada disoal pada kuburnya. Orang yang mati syahid itu tidak disoal dalam kubur dia. Tiada diseksa padanya. Dah kena tu lakah dah. Demikian lagi syuhadaul akhirah. Dah. Tiada ditanyakan mereka itu. Dah. Syuhadaul akhirah ni contoh orang mati syahid, dia panggil syahid akhirat. Maksudnya hukum mati di atas dunia tu berlaku semacam sedia kala lah, macam orang ramai. Contohnya orang mati lemah, orang panuh lita,
Itu di antara dia panggil syuhadaul akhirah. Sebab apa dia panggil syuhadaul akhirah? Hukum syahid di akhirat saja. Atas dunia tidak dihukumkan syahid, kerana dia kewajib dimandi, wajib dikapan, wajib disembahyang, wajib di ke bumi macam biasalah. Dah. Jadi syuhadaul akhirah tiada ditanyakan mereka itu. Dah. Dan lagi orang yang tiada ditanyakan di dalam kuburnya, tiada diseksa padanya. Jadi maksud kita sini, bila dah dok tanya, jadi secara otomatik orang ni orang hak tak kena seksa. Jadi duk rehatlah dalamnya. Dan barang siapa yang lepas daripadanya, yakni daripada persoalan dalam kubur tadi, maka barang yang kemudiannya itu terlebih mudah daripadanya. Terlebih mudah. Jadi hak lepas tu kau kita kata hak baki, kemudian mahsyar, kemudian mauqif, kemudian mizan, kemudian sirat. Jadi mudah belaka dah. Itulah beberapa kategori yang disebut kepada kita, bahawasanya di antara orang-orang yang tidak akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat muka dan nakir. Dan umpama dan mereka itu mana? Hak masuk dalam dua tiga jenis manusia tadi. Dah, umpamanya banding apa? Dibanding di sini, dibanding di sebahnya, tak soal. Tu umpama tu. Jadi umpama tu orang panggil bandingan. Bandingannya dinisbahkan kepada tidak akan disoal. Maka dia sebut kepada kita di sini 40 orang. 40 orang. 40 jenis orang. Nah. Seperti contoh kepada kita di sini, orang yang mati atas wasiat. Sebab itulah orang sakit disunatkan supaya berwasiat. Kita sakit kan, demam, kenaling, ketar tu. Royak ke puang hari surat, hari kertas sikit panggil anak tu dah. Hamba nak wasiat sikit ni. Anak jatah, mari. Mendrama. Jaga diri molek-molek dah. Dah, dia pun wasiat begini. Mulijah mari sini. Aku nak wasiat begini. Dah, wasiat apa? Wasiat dengan ketakwaan kepada Allah lah. Tu maksudnya gitu. Sebab ingat molek dah, kalau ada sakit ke demam ke apa ke, sunat kita berwasiat. Supaya apa? Supaya kau dah mati esok-esok banyak benda hak tak selesai. Baik. Jadi orang mati dalam keadaan dia berwasiat, maka orang ni juga termasuk di kalangan orang yang tidak dikenakan soal. Nah. Dan serta yang demikian itu mati dalam keadaan dia berwasiat tadi, padahal diampunkan baginya. Jadi bila mati diampun dosa. Anak kita ada seorang nakal sangat, kita panggil wasiat dia. Kalau ayah tak ada ni, ngajilah, belajarlah sungguh-sungguh. Dan jadilah orang yang berguna, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Wasiat. Jadi bila dia mati dalam keadaan wasiat, maka sekaligus dia kata dosanya diampunkan. Baik. Satu. Dan seperti orang yang mengedarkan manusia, artinya di sini apa dia mengedarkan manusia? Yakni mengambil kesukaan orang yang banyak sepanjang-panjang masa hidupnya.
Jadi dia hidup atas dunia ni, dia cari satu peluang, cari jalan kok mana jadi orang kenal ke dia. Suka semua hati orang. Dia duduk atas dunia, tak ada nak sakit hati orang tu, tak ada nak sakit hati orang ni. Jumpa orang tua, dia buat baik cara tua. Jumpa budak, dia buat baik cara budak. Dia ada piti, dia buat baik cara ada piti. Dia boleh kecek kabur, dia buat baik orang cara kecek kabur. Sehingga orang atas dunia kata, Allah, jadi orang pakak suka sama ke dia. Jadi bila dia mati, orang tadi termasuk di kalangan orang-orang yang tidak akan disoal oleh Allah, oleh malaikat di dalam kuburnya. Tahu? Orang mana? Orang yang suka menyukakan hati orang sepanjang-panjang masa hidupnya. Jadi kita kena pisahlah kok mana jadi orang suka kita dah. Kalau kita kerja dengan orang, biarlah toke suka kita. Kalau kita berurusan meniaga dengan orang suka meniaga dengan kita. Kalau kita ada piti duit sikit-sikit dengan wang duit tu, orang jadi suka kita. Sembelih kambing-kambing tu 2, 3, 4 ekor, mari surah gelom bila ni pakak-pakak makan, orang suka kita. Contohnya lah ni. Maka pada masa tu dia mati dalam keadaan tersebut-sebutlah oleh mulut manusia bahawasanya orang suka ke dia. Jadi orang ni orang yang diistisna, yakni dikecualikan daripada soal dua malaikat. Baik. Dan orang yang minta berlindung daripada api neraka pada waktu pagi dan petang 3 kali tiap-tiap hari. Pagi petang, pagi petang, pagi petang. Sebab itulah deh, ulama-ulama dia susun wirid dalam apa ni lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ingat saja, ada sabit warid dalam hadis. Jadi dia duduk wirid hatu sama. Pagi masa mana? Lepas bayar subuh. Contohnya, dah takut nak letak saja-saja tu, kau payah sangat, aku banyak kerja. Maka kita kata lepas bayar subuh tu, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pagi petang, pagi petang. Dia kata sekurang-kurangnya 3 kali pagi, 3 kali petang. Payah ke nak sebut begitu? Payah. Dah payah, bakat-bakat buat lah. Telefon tu buat dah kedah dah. InsyaAllah dah. Buat ni nak kata dah. InsyaAllah. Pak masa saya ngaji, nak kata guru kata insya-Allah, bergapa dalam ni? Insya-Allah. Bunyi. Baru sedar. Tak sungguh je bunyi. Tapi kalau ajak mesyuarat, tepat insya-Allah. Mari mesyuarat ana ni. Ada apa insya-Allah. Tunggu dak mari. Tunggu dak. Esok jumpa. Dah kan dak iman. Takkan aku kata dah insya-Allah. Menang. Rupanya akhir zaman ni insya-Allah tu kita kena tanya lagi. Dia kata insya-Allah, kita kena tanya pula. Insya-Allah nak mari ke insya-Allah tak mau mari? Dia kena tanya gitu. Tidak orang buat jalan dia nak ngona. Buat kodai. Kan aku kata dah insya-Allah malam. Mari. Dah. Dah insya-Allah kan? Insya-Allah tak mau mari. Dua kali. Jadi baik. Habis kisah situ dah. Tu penting tu. Baca tu nampak barang tu. Baik. Kita tambah bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sapu papa-papa bau semua. Dia panggil apa?
Macam beliau masa berak tu kan. Kita tengok beliau masa berak. Beliau tau beliau. Bahasa buku dia panggil pepatu. Orang kampung panggil beliau. Dia duduk terbang. Bau lagi. Orang panggil beliau masa berak. Dia semayang tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau semua. Katalah sepatah dua hak gamak-gamak boleh mendapat hidup kita dunia dan akhirat. Yang baik. Dan seperti orang yang membaca akhir suratul Hasyr 3 kali pagi dan petang. Lagu mana akhir suratul Hasyr? Suratul Al-Hasyr. Nah, jadi orang yang membaca akhir suratul Hasyr 3 kali pagi-pagi dan petang-petang. Tak bunyi kan? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sambung je tu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum dengar. Jadi baca tu lah. Dia kata lazim atas diri seseorang tu dia baca akhir suratul Hasyr 3 kali dah. Dia baca apa tu? Dia baca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Akhir suratul Hasyr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi dia sebut Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi ila akhiril ayah. Sambung diri ya. Balik tengok. Jadi baca tu. Nah, 3 kali dan 3 kali pagi, 3 kali petang, matilah dalam keadaan hal yang tersebut. Senyata telah mengeluarkan oleh Tirmizi daripada Ma'qal bin Yasar marfu'. Dia kata hadis ni diangkatkan darjah dia menjadi hadis yang marfu', yakni sabar kepada Nabi. Sambung di atas waktu, barang siapa yang membaca pada ketika pagi-pagi 3 kali, baca apa? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan dibacanya 3 kali ayat daripada akhir suratul Hasyr. Hak meriwayat daripada Tirmizi, dia kata mula-mulanya أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Sambung. Itu riwayat daripada Tirmizi. Hadis tu hukumnya marfu'. Nah, maka sambung daripada itu hadis Tirmizi tadi, mewakil Allah Ta'ala dengan dia, Allah Ta'ala kirim kepada orang tadi 70,000 malaikat mengucap selawat atasnya hingga petang-petang. Dia baca pagi, Tuhan kirim kepada dia tu 70,000 malaikat berselawat ke atas dia. Salawat yang datang daripada malaikat dengan makna mohon di atas orang tu supaya diampunkan dosa. Maka jika mati ia pada hari itu, pakat dia yang dia dapat, maka mati syahid. Termasuk dalam apa yang dikatakan syuhadaul akhirah. Allahu Akbar. Kita pun mari mikir dah, sibuknya kita hari-hari dah.
Dok dah nak baca hak tu sikit je padahal. Ni jadi lupa, ni jadi raib gitu dah. Bangun pagi kau apa bau. Canggih tubik macam ke burung. Jalan raya, jalan Kuala Berang penuh. Jalan daripada Cenering sampai Kuala Terengganu penuh. Daripada Batu Nang lalu Kok Marnai penuh orang. Daripada Batu Nang naik ke Jambatan Luyung penuh. Apa pergi tuju. Sibuk manusia. Padahal kemudahan banyak doa. Nak baca apa tak boleh baca. Lafaz boleh baca. Nah, tapi kadang-kadang benda ni tuan-tuan dan mak sekalian, dia benda ni kita jangan main kurang. Dia benda ni walaupun nak kata astagfirullah sekali, ia adalah merupakan taufik daripada Allah. Sebab tu kita tak boleh wasahakah. Kalau tak ada taufik daripada Allah, tak nak kata walaupun astagfirullah sekali. Ya, Pak Nabi sekira hanya 100 kali. Pak tentu lah Nabi rutin atas diri dia hari-hari itu 100 kali. Jadi kalau kita banding kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Nombor 1 Nabi nak tunjuknya ke umat dia. Nak tunjuk apa? Ambil nak. Aku nak suruh nyemung sangat beristighfar kepada Allah. Biarlah aku sendiri. Aku sendiri mana aku ni orang ada lesen dah. Nabi orang bebas lesen so. Dia boleh kira dalam surga dan neraka, dia tengok belaka-laka dah. Dia ni maksum daripada dosa. Tetapi sebagai nak mencontohi di atas umat, biarlah aku sendiri kata 100 kali atas diri dia kan. Kemudian kita sebagai umat pula, dah dosa banyak berlaku, maksiat, lupa lagi, amal ibadah malah tak boleh kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang tasbih lebih kurang astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah rabbal ghafur rahim, astagfirullah 100 kali. Gila 100 kali. Nah, jadi benda-benda gini tuan-tuan sekalian, dia kena kata semua. Bila kita kata semua benda tu, orang panggil benda tu akan lama kelamaan dia menjadi darah daging. Dia menjadi masuk dalam dia, masuk dalam urat. Dia jadi rasa orang panggil dah masuk dalam dia, masuk dalam urat. Allah Ta'ala campak dalam hati manusia itu ada zauki. Dia panggil ada rasaan dah dalam ni. Mula-mula kata tu memanglah lecah berah gitu. Tapi lah lecah pun awak ke mana? Lecah je. Tapi dalam keadaan lecah tu kita kena ingat ke mana? Bapa lecah dok lecah ni hak muat. Kita soal hati kita. Oh, jadi kita pun kena royak kat Tuhan, ya Allah ya Tuhan, aku rasa lecah ya Allah, nak buat mana? Sebab hawi berasa dalam hati manusia tu hak masuk orang panggil dalam hati manusia tu, rasaan tu bukan kita yang buat. Kalau kita boleh buat sedar dah. Jadi hak mula-mula starting kalau jadi tu kena kena tebang, kena mujahadah, kena sungguh. Dah bila kita kata tu lama-lama Tuhan beri sikit lama-lama dia berarti. Rasa lupa hari tu gaduh-gaduh. Mari berasa apa benda? Apa benda aku lupa? Tak ingat kenapa berasa ada benda tak sudah. Weh, pagi ni tak kata. Jadi seolah-olah kita ada satu benda sakut sangat. Nah, tu dia panggil zauqiyah, satu rasaan yang Allah Ta'ala campak dalam hati manusia. Baik. Maka disebut kepada kita di sini, siapa-siapa yang kata seperti perkataan yang tersebut, suratul Hasri tadi, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70,000 malaikat mengucap salawat di atasnya hingga ke petang-petang,
maka jika mati ia pada hari itu maka mati syahid. Dan barang siapa yang membaca akan dia pada ketika petang-petang, maka demikian itu juga. Apa sikit leh baca Quran tu jadi satu orang panggil lambak pula. Apa law anzalna hadzal qur'ana ala, orang baca semua ayat tu. Nah, baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, lagi contoh yang seumpama dengan orang yang syuhadaul akhirah ni, yang lepas daripada soal munkar nakir ni, dan seperti orang yang mati, seperti mati orang yang menselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Sebab itulah 3 benda ni penting. Nombor 1 istighfar, nombor 2 salawat, nombor 3 kita sebut akan kalimat syahadah. Sebab itulah setengah-setengah tarekah dia tak tinggal benda ni. Dia panggil jadi wirid atas diri seseorang. Kalau boleh kita berpagi-pagikan benda ni di atas diri kita selepas daripada kita sembahyang subuh, kalau boleh. Dah berasa fit masa sangat ni, gaduh nak kata belum subuh, kena ngejah masa. Jadi orang yang keadaan kekal dia mensalawat tadi 100 kali, kemudian mati. Kerana disebut hadis, barang siapa yang menselawat atasku sekali, menselawat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. Dan barang siapa yang menselawat atasku 10 kali, menselawatlah oleh Allah Subhanahu Ta'ala dengan dia 100 kali. Dan barang siapa yang menselawat atasku 100 kali, di surat Allah baginya antara dua mata diri seorang tadi kelepasan daripada munafik, dan dilepaskan dia daripada api neraka, dan didudukkan dia pada hari kiamat serta dengan syuhada. Sikit ke balasan tu? Ni waris daripada hadis lah, menyebut siapa-siapa yang mau salawat. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Sipir dia gitu kan. Siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah akan berselawat dengan atasnya 10 selawat. Kalau 10 100. Kalau dia tu pula 100 dia berselawat, maka pada masa tu Allah Ta'ala beri satu jaminan, orang tadi dibebaskan dia daripada munafik, sifat munafik. Dan Allah Ta'ala akan bebas dia daripada api neraka, dan didudukkan dia pada hari kiamat serta dengan syuhada. Sebab itulah mengge-mengge lagu ni, tak kira orang muda orang tua, lebih-lebih lagi ayam mana orang hak habis pecah dah contoh dah nak kita kuan ni sama. Biasa nak galak apa benda kita ni, duduk di rumah nak makan pecah ni. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi. Lama-lama selawat ni nak khabar tuan-tuan sekalian. Bila kita mulazamah berselawat sama, apa-apa hal kita jadi tubik selawat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Ni orang Melayu kita dak itu tubik natal lain. Salat akak bunyi apa benda dia sebut ala kai. Orang lelaki dia sebut ala kai, orang puan nama tak mau sebut lah. Apa orang takak video sebut benda-benda gitu. Orang puan dia sebut orang lelaki. Tengok dah habis-habis. Jadi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, duduk saja sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala sayyidina. Nah, 100 kali munazamah atas diri seseorang. Jadi benda ni macam saya kata tadi lah, ia adalah merupakan taufik daripada Allah. Walladzina jahadu fina, ingat lanahdiyannahum subulana. Tu formula dia. Dan orang nak dapat petunjuk ni, Allah Ta'ala beri syarat, alladzina jahadu, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh. Sebab itulah orang boleh pikul tu seming selori buat turun tu kan, seming trailer tu dia tukul. Gila 3 orang, John Noah seorang, buat turun seorang, mikul 2 orang. Boleh buat turun. Tapi kita boleh jamin ke? Kita boleh selawat 100 kali sehari. Kalau kerja mikul seming yang mana dulu ni tak apa mikul, dah pakai ada folik ha. Bukit besar ada stopong, saya je perhati. Si patakku ada stopong, dia tunggu nak lari. Nampak lari trailer begini. Kata Allah. Kata trailer tak sampai lagi hambak dah, hambak lagi ke depan. Dia pikul setrailer 3 orang. Gagah. Tapi kita boleh jamin. Nah, kita boleh selawat 100 kali sehari. Jadi hal tu tak dapat tidak kena sungguh. InsyaAllah InsyaAllah kan sedap sikit bunyi. Gepa. InsyaAllah. Nah, ni gaduh kena suka. Suka dah online. Adalah majlis agama suka. Tak ni. Dah, majlis agama tu majlis keinsafan, majlis muhasabah, majlis kita nak tawaduk, merendah diri. Dah. Apa satulah. Kita trend suka ni kena break dah. Boleh. Tuan kata kena falyadhaku qalila wal yabku kathira. Suka sikit-sikit dah. Maksud kita cakap bahasa kita. Wal yadhaku qalila, suka sikit. Sikit je. Nabi kalau suka pun nampak gigi dia. Dia tak ada ha nampak nak tekuk lak tu dak. Wal yabku kathira, nangisnya banyak. Oh tu apa penting. Dah. Sebab itulah. Jadi majlis-majlis agama seperti ni adalah majlis orang-orang nak muhasabah diri. Majlis nak muhasabah diri, majlis kita nak orang panggil buat renungan atas diri kita, nak timbul rasa keinsafan dan sebagainya lagi. Saya sebut pada tuan-tuan, yang sebenar sekali saya sebut pada diri saya sendiri. Saya sebut kepada tuan-tuan, saya cerita tentang kealpaan diri saya sendiri. Dah, mudah-mudahan bila saya sebut nyemari tank dalam hati saya, aku pandai khabar kat orang, aku dah buat. Dah. Jadi seolah-olah saya memperingatkan diri saya sendiri. Lagu mana ni? Esok boleh terbaik main dah. Kena start dah, seolah-olah kata gitu. Lepas subuh kena widak ni. Sebab tak ada masa dah. Tak ada masa. Dah. Dulu kita tengok ayah kita tua, tapi ayah kita mati dah. Kalau kita tilik-tilik pandang-pandang tengok kita, aku ni tua lah Berapa? Saya umur 44. Itu 60. Masa saya budak-budak mungkin saya tengok Haji Zul gagah tu Wah, hebat. Tapi dia nak hala kegi belakang. Macam kita tengok orang panggil pucuk nyor, tak tahu. Satu masa kita tengok pucuk nyor tu tegak molek. Tajam. Lepas tu dia sikit turun. Lepas tu hak lepas oleh bawah tu kau jatuh. Lama-lama ada cegak dia weh, duk bawah mula tau. Duk bawah tau. Tulangnya jerebah di tu pakar tu perung jatuh jatuh ke tanah tandang ke manggoh. Gambar nak kita ke mana? Jatuh je, lain pula naik. Jadi hakikatnya tuan-tuan sekalian, banyak mana sangat kita nak cari dunia. Dah. Rumah besar mana? Anak-anak tak ada seorang rambut dah, tinggal kelotong dah. Pakat gigi belaka dah. Pakat gigi kerja situ, kerja tinggal kita je.
Pak Suh dengan Makcik Moh dia duk jebel, duk menonyek dua orang. Guna makan apa ni? Tak tahulah. Rasa lecah. Rasa lecah. Tahulah kata Makcik Moh dia, hamba pun tak reti rasa anak makan apa. Nah, sebab apa dia jadi gitu? Sebab kota makanan dia nak habis dah. Kota rezeki dia tinggal sikit lagi dah. Mari lecah, berasa luka, jamah ni, berasa gelecah ni, berasa kekapoh. Kau ni tahu orang budak reti dah nak makan apa benda. Kau nak banding dengan orang muda kan? Budak-budak Allah sebut we makan bubur kacang, bubur kacang, we putih pau makan putih pau, we makan belaka. Jadi kita zaman tu lepas dah. Ingat masa kecil-kecil orang mata putih belau. Orang mata dah masak kita bertepik. Tak usah ambil lah putih lagi. Ambil belau. Getah saja. Boleh makan. Buah matang hijau lagi ambil belau. Learning benda. Tengok saja tak aku nak makan mana lah tinggal. Maknanya kota rezeki kita telah tak banyak tinggal. Bila tak banyak tinggal, mana kita nak mati. Jadi bila tuan-tuan yang ada mati sekalian, bila gitu keadaannya, apa yang kita sebut pada malam ini adalah di antara orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada soal muka nakir itu, orang yang mulazamah di atas diri dia tu berselawat ke atas Nabi. Dah, jadi baik. Kemudian dan seperti sebandingannya lagi, seperti mati dengan karam di dalam air. Orang mati lemah ni, dia masuk syuhadaul akhirah. Atau mati roboh sesuatu atasnya, nyetipa di batang kayu. Dah. Duduk tu rumah dia roboh balik. Dah. Atau mati dengan sakit janbi. Apa benda sakit janbi ni? Iaitu sakit luka yang datang daripada dalam lambungnya. Orang panggil ikut dalam ni. Mudah saya kata kalau sakit gini kau, kalau cakap bahasa kita hari ni orang panggil barau lah. Ia luka dalam. Dah. Akan sebagai sakit yang sangat. Dah. Kemudian bangkit pada lambungnya dan diam sakitnya ialah waktu binasanya. Maksudnya sakit tu dia berhenti dak bila dia mati. Sebab tu kalau kita tengok orang menderita sakit parah, saya tengok dah sakit. Tak boleh nak cerita. Tak tahu dia nak khabar ke apa. Tahu dia kata sakit dalam. Sakit dalam, sakit sungguh lah. Recording ni. Tak kerti nak khabar sakit tu, dia recording ni. Sakit sangat. Cakap tak topik tak. Anak-anak pisah buat pergi hospital, block operate tengok benau. Tokor darah ni ada besar kotak ni. Dalam. Tanya doktor kata pada ke mana? Kita tak ada daya upaya, tak boleh nak. Orang sakit menderita barak dalam perut. Itu masuk dalam syuhadaul akhirah. Orang sakit di dalam tubuh. Nah. Baik. Dan seperti sakit as-sallah. Pelik sakit tu. Dengan 3 baris singnya. Sing 3 baris iaitu sakit yang menghuraikan daripada tubuh, maka adalah roh itu terhela sertanya sedikit demi sedikit terhurai daripada tubuh. Mana satu sakit yang apa nama ni orang panggil, kalau terhurai daripada tubuh ni orang panggil sakit makan diri. Dah, makan diri tu dia. Tubuh ni dia susuk sikit dah. Maka adalah rohnya itu terhela sertanya sedikit, maka mengambil tubuhnya daripada kekurangan dan kuning warnanya. Sakit kenapa je dia panggil gini?
Hepatitis ke benda sebasa tu. Satu orang panggil leukemia. Tengok dia tengok dah sekali orang tengah segar siap-siap orang muda kan. Dia kurus sakit sikit. Habis luruh ni. Bulu-bulu rambut, bulu kepala, bulu kening habis. Dah lewat apa dah. Pergi tengok makan ni, ada wayar, ada besar ni masuk susu. Tanya, berapa? Tengok. Bini duduk birah, anak-anak duduk. Esok ramai turut Jizul kata Jizul habis dah. Tak ada malam. Mati malam lepas subuh. Itu dia panggil nyakit hak jenis tu. Adalah kalau bahasa doktor ni banyaklah bahasa dia. Leukemia, lagi mana bagi? Hepatitis. Benda saya ada doktor tak ada ni? Sebut apa pandai malu ke doktor. Baik. Dan lagi dia sebut di sini mati di dalam dagang. Lagu mana mati dalam dagang ni? Orang tengah musafir. Musafir pergi menego ke, musafir pergi belajar ke, musafir pergi mengaji, musafir. Tiba-tiba mati. Dah. Dan dibukakan kuburnya, yakni diluaskan ia akan kubur hingga kepada ahlinya seperti dagangnya. Maksudnya dia seorang tu pergi musafir ke Thailand tu. Apa di Bangkok? Mati Bangkok. Jadi Allah Ta'ala beri ke dia ni peluah kubur daripada Bangkok sampai ke Gunung Bila. Luah ni. Sebab tu lah orang musafir ni. Ni musafir mana? Musafir yang haruslah maksudnya. Baik. Musafir yang dikatakan masafatul qasri, yang diharuskan kepadanya qasar sembahyang. Baik. Orang mati dalam musafir. Sahabatlah Abdullah tu, ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu mati dalam musafir juga ni. Dan seperti mati demam. Orang demam panah, demam ikut pandai lah, demam kura, demam apa, ikut pandai lah, demam. Maksud mati demam ni termasuk daripada syuhadaul akhirah, yang dibebaskan daripada soal kubur. Dan seperti kerana menolakkan ahlinya atau hartanya atau agamanya atau darahnya. Ni mati gini. Mati menolak ni kalau bahasa hari ni dia panggil mati mempertahankan ahlinya. Ahli kita, orang nak colek anak kita. Orang ambil anak kita nak pergi di PLKN contohnya. Aku tak beri anak aku. Ya. Apa aku tahu dah anak kurang ni pergi dinung sahaya galaknya cuek jatang tu, cuek di jatang ni. Aku tak beri lagi. Saya kata dah nak buat mana? Aku nak igak ayo. Igak ke igak je lah. Dalam hal itu mati. Mati. Contoh yang saya sebut tadi. Ataupun ahlinya atau hartanya. Tanah kita molek-molek kan, kita duduk kereta tanah kita. Comanya makna, kita kata bahasa kita hari ni makna. Nya dak akad permohonan, dak akad apa. Tadi orang cerita saya. Nya tengoklah saya seorang datuk tu. Bukan bawa nama datuk tu. Dia pergi cek di jabat tanah weh, dia kata tak ada nama lagi Geramsor. Kawan tu Pau, anak, lepas tu cucu 4 generasi dalam kereta tanah tu. Tiba-tiba dia pergi cocok ke mana tak tahu, dia ada halak nyocok mudah je lah ni kalau kena channel dia je. Jadi 30 hektar tu jadi nama dia belaka-laka dah. Dah ada orang kata giakak lah tanah ni. Tak boleh lock begini. Dia pun ramah-ramah pok, dia pun mak pok ipak ngoh mak si maksung apa sebagi belaka di jabat esok kita. Masuk di jabat saya nak mohong tanah ni nak akak. Kata tanah mana, geram mana, aluk mana, cuba tengok geram sok. Weh, dia kata tak ada dah nama Datuk Ning, dia kata.
Berjerit ya di jabak tanah, jerit situ. Gak Datuk kata nak buat projek kok mana kok. Contoh ni saya buat contoh ha. Kata Pak Mak, Pak Ik, marilah nak tengok kucah projek yang dia kata. Cerahlah nak tengok. Pak mari nyodok dia tu mari. Pak Ik kata tak benar. Ni tanah kita. Benar tak benar, Datuk kata suruh sodok. Dah. Pak Ik mata pergi golok. Banyak ni. Marilah kok mana. Belah dia tubik biar dia bawa kes tu ganya ke sodok atas belakang Pak Ik tembus mata kes tubik keluar. Matilah Pak Ik tadi. Tu dia panggil syuhadaul akhirah. Tak apa susah lah. Sebab hari ni banyak dah jenis gitu. Tanah orang molek-molek. Lebih-lebih lagi tanah pondok, tanah tempat anak-anak yatim. Tanah apa lagi? Tanah awak surau, awak masjid. Negeri sodok. Tapi tak ada yang awak berani pergi tahan. Duk guling situ, lawan kok mana pun. Mati sedap ke? Mati mempertahankan harta kita. Kalau kita surau dia. Surau Lumilah lah itu kan. Muli rata panjang-panjang boleh 60 depa tu ikat Ustaz Zu, ikat Rutia tu belakang. Mari asal tu. Mati ke surau-surau ni tak kira. Kenapa? Kita mempertahankan hak kita. Tu ada hukum dalam hukum syarak. Bukan mati tu mati berbuk harta dunia nak apa. Jadi haja nyodok tu. Haja nyodok kita tak tahu orang lagu mana. Cuma kita tahu haja ni nyodok ni babi. Sodok ubi. Sodok anak nyo. Sodok anak pisang, anak nanah. Tu pun ubi je. Dia sodok. Ada sodok waktu pelapik mahram? Tak ada. Ni sodok sejik. Sodok sejik. Ambo tak mau katalah lagu mana ni, tapi kalau kita nak sebah dengan natang ni mana berat? Dengan natang hak mutung kelabai. Mana berat? Tak wani kata. Masjid sodok. Ngesah-sah semayang ni sodok ni. Di mana tu? Di Kampung Bujal, Kemamang. Sebab tu saya kata kalau kategori menatang jenis apa? Cuma kita faham hak menatang nyodok tu babi. Sodok ubi. Sodok anak nyo, sodok anak nanah, sodok anak pisang, sodok anak kelapa sawit. Babi dah aja sodok sejik. Tapi hak ni kita tak tahu. Saya tak mahu bubuh nama lah. Kalau bubuh nama atau gelo apa tau. Tapi tuan-tuan awak pertimbangan sendiri. Menatang jenis apa? Kalau jenis menatang. Sodok masjid. Baik. Jadi orang tu dia matilah keadaan tersebut. Dia mempertahankan hartanya. Atau agamanya. Atau darahnya. Orang nak bunuh dia. Tak, orang nak tikam dia. Kerana hadis daripada hadis Tirmizi, barang siapa yang mati dibunuh kerana hartanya, maka iaitu syahid. Dan barang siapa yang mati dibunuh kerana ahlinya, maka iaitu syahid. Dan barang siapa yang mati dibunuh kerana darahnya, maka iaitu syahid. Lagi dah 40 ni baik nak kebun. Dan seperti yang dibunuh dengan dihabaskan sultan yang zalim, atau dengan dipukul. Sultan yang zalim ni orang panggil raja jahat lah. Jadi tak belagang ni raja tu guana tak tahu nyerigak. Dihabas makna ditahan atau dipenjara. Kebun dia mati. Tahu? Atau dipukulnya. Mati dalam keadaan begitu masuk dalam arti kata mati syahid. Tahu? Dan mati orang yang musawarian, yakni
mati orang yang mensembunyikan dirinya, atau mati dengan diterkam oleh binatang buas, atau mati dengan digigit oleh hamah. Apa dia hamah? Iaitu digigit oleh binatang yang mempunyai racun, atau mati kerana racun minuman yang lain daripada arak. Jadi berapa kategori ni? Mutawarian ni, orang mati dia nusuk, orang buru dia. Tak? Jadi penjahat ni nak dia lari. Orang panggil lari di tempat persembunyian. Lari duduk di gunung bawah ni, seorang-seorang dia duduk dalam tu, matilah tak ada lagi. Tak. Atau mati diterkam oleh binatang yang buah tengah-tengah matang ketau. Barimah. Dah. Atau mati digigit oleh hamah, yakni binatang yang mempunyai racun. Nyeketik di ulas sendu. Dah. Kali tu bawa omong lalu dah. Dah. Atau mati kena racun minuman. Orang racun dia bumbu dalam minuman, tapi dia kata minuman tu yang lain daripada arak. Kalau arak ni pergi pun racun, dia minum arak. Tapi orang pula racun lah arak tu dak ci. Tu dak ci sebab apa? Mu minum arak dah. Padahal orang racun bau. Jadi mai. Jadi orang tu masuklah arti kata syuhadaul akhirah. Dan seperti mati dengan saragus syaitan. Nah, saragus syaitan ni, insya-Allah kita tawakuf dulu. Saya nak cari dulu. Kita ni tengok gelak-gelak apa benda ni. Saragus syaitan. Tanda dulu situ sekali. Dan insya-Allah kita akan sebut semula ni. Dan seperti mati dengan asyik rindu. Orang panggil Laila Majnun ni. Mati asyik rindu. Ni ada sabit lah hadis. Saya jumpa dah hadis ni. Dah. Dan jikalau bagi orang yang diharamkan sekalipun, tapi dengan syarat, sakit rindu dia tu, ia sembunyikan dan memeliharakan barang yang daripada yang diharamkan di atasnya. Jadi hidup berangan. Contohnya saya kata dia duduk dalam satu kampung, dia duduk main purung, sama-sama besar, sama-sama pergi sekolah, ada nama Lijah seorang. Jadi dia duduk berangan dari kecil. Dah, kalau orang gelar nak ke meja tu suka sangat keripung darah sikit. Dah. Bertiba dia duduk kampung ni SRP dak lulu. Lijah boleh keputusan molek. Pergi lapak sekolah ni, asrama penuh mana, lepas tu masuk universiti, lepas tu mengaji overseas mana. Bunyi kata balik-balik menikah. Orang yang meja menikah dah. Nikah. Ya, nikah. Tugak start dari tugak nak makan, dok makan, minum, dok minumnya hausi dia panggil. Dah. Mak tanya demam sorry. Jauh sebab gitu, sebab jauh ingat ke demam. Nah. Kalau dah nak makan apa mak sorry, nak jauh, sebab jauh ya. Boleh jauh. Pom lara. Mak dia kejar apa le? Jauh. Habis dengan hati. Ada orang gitu Orang panggil sakit asyik rindu dendam. Tetapi Yusuf tadi dia jaga daripada benda-benda yang haram. Ya daklah kata gendong Lijah pergi di Sekayu ke Belukar Bukit, udah rajin. Masih duduk sarang dia gitu. Dah, rupanya mati sakit rindu. Gaji ada orang sini dah sakit rindu. Bakat tangan seorang. Sakit rindu. Dia berangan korang, nak korang. Sebablah ada seorang tu dia kata, saya kata hamba, dan ni hamba nikah itu bukan dengan kekasih hamba. Cik.
Jak dia bermadah apa kata. Dia kata siapa menikah ni? Tu isteri kepada anak-anak aku kata. Oh hebat. Dan sebab apa mereka gitu? Sebab kekasih aku hak yang sebenar yang pandang pertama bukan hak tu. Mu tahu mak kata saya. Muka dia imbah-imbah dia kalau mu nak kenal seorang pelakon wanita Imran. Apa hebat kasihmu. Allah. Sekali pandang dia kata aku selisih di pasar Kedai Payang ni terlekat hati. Kau tu lah yang mari beli ke aku, dia kata beg biti dia tinggal. Start dari tu bermulanya percintaan kami. Punyalah hebat percintaan dia. Orang sakit cinta ni dak nampak dah jambatan duyung. Dah. Dia nampak lauk tu kan dia ambil batu ni. Telup. Dia pelakon lain. Hak ni pun telup. Pelakon lain. Dia kata seandainya adik berada di sebelah sana dan di hadapan abang lautan api, nescaya abang akan renangi. Mana dia punya hebat peribahasa orang bercinta. Ha tengok duk rindu dendam apa sebetulnya gini puas nikah dengan orang lain. Gambar ni gitulah kapung tau. Masa duk pakai syok kau comel sangat kan. Ni istilah yang panggil kengga, tahu kengga? Tahu tak tu? Bandingan menawak kengga. Kengga kan buah jambu nawa tu kan. Sutir tu start dari butik lagi duk urung buat dia. Urung baru nak masuk ranu molek tu ramah kengga. Sudah depan orang lain mari ambil buah tu kat berat lagi. Dia jadi kengga. Dia bahasa sok kat orang. Jadi orang ni berat ni. Siapa mati? Maka masuk dalam mati dia tadi. Mati dikatakan syuhadaul akhirah. Dan seperti juga mati di atas menuntut ilmu syar'i. Setengah ulama kata tiada antaranya dan di antara anbiya melainkan darjah yang satu. Tengok duk mengaji pukul dan mengaji sifat 20, mengaji maniyatul musalli, mengaji matan zubak, mengaji matan tu matan ni. Duk mengapa ni habis omong. Mati ngabi omong. Gua mok ngayah tu kat Allah sedihnya weh. Abak dia kata hamba duk kelih budak ni berasa omong dak panjang je. Mok kata balik baru ni nampak lain banyak. Balik ngaji baru ni lah nampak lain. Ya tu. Nampak ada macam nanda atas daya. Alah ayah kecek dah dia kata seorang kata budak ni tak panjang umur berkali. Dah. Pergi sipar ambil apa pergi mengaji. Orang telefon mari kata mati dah baru ni. Balik mengaji tu sepak apa benda ni. Aku getah tu jadi rebah. Datang-datang kau jadi belohok tu bik darah tu kau. Habis gitu. Sebab belang-belang duk berulang bukit Gelomila ni minta ngutuh hawi mati InsyaAllah ada ke sahur mati tak kata belang-belang duk berulang Gelomila rumah dah merah lelek-leleknya nampak hijau tu terapi laik tu nyutupik perut oleh pokok tak ada dah tu. Cerita dia kata pendarahan otak dalam kepala. Bila tu malangnya? Malam dia ni. Malam Senin. Malam ni lah. Malam Senin. Dia undur di surga ni tu topik hadap betul. Gitu dia kata dak paling ke kanan ni tu. Bagus. Tiada adalah di antaranya dan di antara anbiya melainkan darjah yang satu. Pakak soy. Sebab tu berulang kerat kat sini. Mana tahu kok mati celah-celah tu. Ni. Ada.
Kena mati di mana? Gamak-gamak. Waktu dah nak perang, dah perang dah sehari dua ni. Nak mati guna lagi. Ni amo nampak shortcut mudah kali. Bola kerak tu. Ada saya yang seorang ni yang bercerita yang berlaku pada sahabat saya sendiri. Sahabat saya sendiri, orang muda lagi. Itulah kita pun bini dia tu kita tolong buat kira. Mari jumpa kita, dia kata aku nak pergi haji dah. Aku nak pergi haji. Jumpa pula aku nak kata apalah dia ni, aku nak saru. Kita ni bahasa saru. Dan kita nak cakap hal lain, aku nak pergi haji dah. Dia kata aku tak mau dah. Jumpa garang pula aku nak pergi haji. Rupanya pergi sungguh je. Jap, itulah saya duduk Terengganu, dia duduk Kelantan. Pergi duduk di pondok mengaji. Belajar. Itulah saya ni baik duduk orang lalu dengan dia, baik. Orang telefon petang asar, orang kata si Anu mati dah. Allah, kejut saya rasa kebutuh habis. Kata mati. Kita teringat hak dia duduk kabur dia nak pergi ni. Kata nak sabarlah, dua ayat sombong kat aku. Rupa nak mati. Dia balik kerja tengah hari, tanya bini dia pergi tahan ikan 3 hari dah. Tak buka. Hari yang pertama boleh Allah, ada satu. Hari yang kedua boleh, hari yang ketiga boleh kata mal ekor. Sana. Balik pula. Jadi tengah hari dah Haji Ibn Umar balik kerja balik. Tanya peran-peran start muka. Masuk dah ikut rumah. Duduk lagi sikit lagi. Ambil motor peran-peran, ambil anak pusing. Dah masuk lagi. Sikit lagi dah masuk lagi. Dah masuk yang kedua tu start motor pergi. Sampai kat U-turn, dia nak U-turn, mari lori pom. Habis. Dah. Saya pun teringat siapa hari ni dia kabur nak pergi ngaji, nak pergi belajar dia. Dah belah-belah kerja dah ada anak kan, ngaji. Mati. Dah. Jadi moga-moga Allah yarhamhu lah. Allahumma ighfirlahu warhamhu. Moga-moga dia ni masuk dalam hak ni di hari kiamat nanti. Dan tuan-tuan dan mati sekalian, banyak lagi jenis mati dah ada nak kabur lah ni. Jadi kita sambung mula deh sekali lagi. Jadi bila Jumaat minggu yang pertama nu lah, bulan yang lagi akan datang. Orang putih panggil Kamisung tau. Akan datang. InsyaAllah kita jumpa semula lah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan seperti mati muazzin yang ihtisabillah. Nanti tu cerita kita mula. Wallahu a'lam.